Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Malam ini merupakan sesi kita yang ke-19 dalam kita mengupaskan, mensyarahkan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Topik kita pada malam ini masih lagi berlegar sekitar bab yang ketiga dalam kitab ini, dan bab yang ketiga diberikan judul oleh sang pengarang kitab ini sebagai Bendalir Badan dan Aplikasi. Sebelum saya masuk ke dalam perbincangan yang baru pada malam ini, izinkan saya untuk rumuskan poin-poin penting yang kita sentuh pada sesi yang lalu. Ini merupakan poin-poin penting yang kita rumuskan pada sesi minggu lalu. Pada sesi minggu lalu kita kupaskan tentang beberapa perkara-perkara, sama ada perkara-perkara tersebut termasuk dalam kategori najis ataupun perkara-perkara tersebut dianggap sebagai sesuatu yang suci. Pada sesi minggu lepas kita membicarakan lebih kurang berkaitan dengan 6 perkara, iaitu muntah, air madhi, air wadi, darah manusia, air liur dan juga air mani. Dan kita simpulkan pada sesi minggu lalu, muntah, air madhi, air wadi dan juga darah manusia termasuk dalam kategori najis. Terutama sekali daripada sudut pandangan mazhab Syafi'i. Manakala air liur pula dan juga air mani tidak termasuk dalam kategori najis, ia dianggap sebagai suci. Itu merupakan beberapa poin yang penting yang kita kongsikan ataupun yang kita rumuskan pada sesi minggu lalu. Malam ini insya-Allah taala kita nak beralih kepada perbahasan yang seterusnya yang dibahaskan oleh sang pengarang kitab ini. Topik perbincangan pada malam ini adalah berlegar sekitar hukum fikih yang bersangkut paut ataupun yang berkaitan dengan darah haid. Jadi ada beberapa perbahasan penting yang diketengahkan oleh sang pengarang kitab ini. Sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, dia mulakan terlebih dahulu dengan memberikan ta'rif, memberikan penjelasan tentang darah haid ni, yang saya yakin ramai di kalangan kita tahu benda ni. Jadi kata beliau, daripada sudut bahasa, perkataan haid ada kaitan dengan makna mengalir dan juga makna keluar. Daripada sudut istilah pula adalah darah bulanan yang keluar daripada rahim wanita yang sihat dan bebas daripada penyakit. Itu merupakan takrif ataupun definisi yang dipilih oleh sang pengarang kitab ini. Jadi saudari-saudari kita daripada kalangan wanita muslimah dan juga yang bukan Islam, antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala membezakan antara lelaki dengan wanita adalah wanita kebiasaannya pada setiap bulan akan mengalami darah haid yang mana tidak dialami oleh golongan lelaki. Dan oleh kerana perkara ini dialami oleh golongan wanita, apabila kita merujuk kepada Al-Quran,
apabila kita merujuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati di sana ada hukum hakam yang tertentu yang ada kaitan dengan golongan wanita yang mengalami menstruation ataupun darah haid ini. Kenapa penting sangat untuk mengetahui tentang darah haid ni? Kan? Ada tak kaitan dia, ada tak kesan dia terhadap hukum hakam? Kan? Maka kata sang pengarang ada 4 area yang mana ada kaitan antara darah haid ni dengan hukum hakam. Penting untuk tahu darah haid ini adalah kerana dia ada kaitan dengan berakhirnya iddah. Sebagaimana kita maklum, kalau sekiranya seseorang wanita itu ditalakkan oleh suaminya, maka di sana ada waktu iddah ataupun kita panggil sebagai the waiting period. Waktu menunggu bagi seorang wanita. Kan? Dan dalam Al-Quran disebutkan sebagai 3 kali kuruk. Kan? 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Seorang wanita apabila ditalakkan oleh suaminya, maka sebelum dia boleh untuk bernikah dengan lelaki lain, maka perlu tunggu selama 3 kali kuruk. Dan para ulama berbeza pandangan dalam menafsirkan apa maksud 3 kali kuruk. Ada sebahagian ulama berpandangan 3 kali kuruk itu adalah 3 kali suci, manakala sebahagian ulama pula berpandangan 3 kali kuruk adalah 3 kali haid. Yang pentingnya sama ada 3 kali suci ataupun 3 kali haid, perlu diketahui haidnya bila. Kan? Jadi penting untuk kenal pasti darah haid ini adalah kerana dia ada kaitan dengan bila berakhirnya waktu iddah, waktu menunggu bagi seorang wanita. Kepentingan yang kedua kata para ulama dan juga kata sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, ada kaitan dengan bersihnya ataupun bebasnya rahim tersebut. Yang ketiga adalah tentang hukum baligh. Sebagaimana kita maklum, salah satu tanda yang amat jelas yang menunjukkan seorang wanita itu telah sampai kepada usia baligh adalah apabila beliau mengalami menstruation ataupun beliau mengalami mengeluarkan darah haid. Yang keempat, penting untuk mengetahui tentang darah haid ini adalah kerana ia membezakan antara talak sunni dengan talak bid'ah. Talak iaitu cerai dalam fiqh al-Islami daripada satu sudut boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai talak sunni. Yang dimaksudkan dengan talak sunni kan adalah talak yang mana selari dengan ajaran Islam. Salah satu perkara yang walaupun dibenarkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak. Tapi kalau sekiranya terpaksa menjatuhkan talak, maka di sana ada garis panduan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu garis panduan yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah talak ini kalau terpaksa dilafazkan, terpaksa dijatuhkan, tak boleh dijatuhkan ketika mana seorang wanita sedang mengalami haid, sedang mengalami menstruation. Jadi kalau sekiranya orang itu terpaksa menjatuhkan talak, hendaklah dijatuhkan talak dalam keadaan isterinya dalam keadaan suci dan bukan dalam keadaan sedang mengalami menstruation. Jadi kalau dilakukan perkara tersebut, talak itu dianggap sebagai talak sunni. Opposite berlawanan dengan talak sunni adalah talak bid'ah. Kan jadi sunni ni ada kaitan dengan makna sunnah, perkataan sunnah. Bid'ah pula ada kaitan dengan perkataan bid'ah. Kan jadi sunnah dia punya opposite tu bid'ah. Jadi apa itu talak bid'ah? Talak bid'ah pula adalah talak yang mana bercanggah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh talak bid'ah adalah talak yang dilafazkan oleh seorang suami kepada isterinya yang dijatuhkan dalam keadaan isterinya dalam keadaan haid. Isterinya sedang experience menstruation. Jadi kalau seorang suami dia talakkan isterinya dalam keadaan haid ataupun sedang mengalami menstruation, maka talak itu dianggap ataupun dipanggil sebagai talak bid'ah.
Kan dia tak selari dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan di antara 4 kepentingan kenapa penting kan bagi orang-orang Islam untuk mengetahui berkaitan dengan darah haid ini. Kemudian perbahasan ketiga kita pada malam ini yang juga merupakan perbahasan yang terpanjang dalam sesi kita pada malam ini, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan haid. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fiqh, kita akan dapati kebiasaannya dalam bab yang pertama, bab berkaitan dengan taharah, bab yang ada kaitan dengan purification ataupun bersuci. Di sana para alim ulama kita ada mengkhususkan satu perbahasan berkaitan dengan hukum hakam yang ada kaitan dengan golongan wanita yang mengalami menstruation ataupun darah haid ini. Apakah hukum-hukum tersebut? Yang pertama sekali yang saya yakin ramai di kalangan kita tahulah benda ni, iaitu seorang wanita muslimah dalam keadaan menstruation, dalam keadaan haid, tidak dibenarkan untuk mendirikan solat dan tidak dibenarkan untuk melakukan tawaf. Tawaf yang kita maksudkan adalah tawaf di sekeliling Kaabah. Dan di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menyokong hukum ni. Tadi kita sebutkan tentang larangan mendirikan solat, baik solat itu solat sunat ataupun solat wajib, wanita tak boleh solat dalam keadaan menstruation. Apa dalilnya? Ada banyak dalilnya. Salah satu yang dipilih oleh sang pengarang kitab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bukankah apabila dia didatangi haid, dia tidak solat dan berpuasa? Dia tidak solat dan tidak berpuasa. Jadi dalam sebahagian hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengajarkan golongan wanita dalam keadaan menstruation tak perlu solat. Satu kelonggaran, satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi letaklah sebagai contoh seorang wanita dia setiap bulan dia mengalami menstruation, darah haid lebih kurang 7 hari. Letaklah sebagai contoh. Jadi sepanjang 7 hari tersebut, wanita tersebut tidak perlu mendirikan solat. Dan dia pun tak perlu qadakkan solat tu. Bayangkan kalau seorang wanita ni, dia tak boleh solat tapi diwajibkan qadak. Itu barangkali akan menyukarkan ramai wanita. Kalau seorang wanita dia menstruation, mengalami darah haid sebanyak 7 hari. Kan? Dan sebagaimana kita maklum dalam satu hari kita ada 5 solat fardu. Jadi kalau 7 darab 5, 7 times 5 kan? Kita akan dapati ada 35 waktu solat untuk diqadakkan pada setiap bulan. Kalau sekiranya diwajibkan qadak solat bagi golongan wanita haid. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan. Itu kalau sekiranya wanita itu haid selama 7 hari. Tapi bagaimana pula kalau wanita tu haid, jangka masa haidnya lebih panjang, 10 hari sebagai contoh. 10 darab 5 dah jadi 50 dah. Kalau tiap-tiap bulan kena qadak balik, kan? 50 waktu salat, maka itu amat menyukarkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan kepada golongan wanita muslimah. Dan agama kita ini dibina di atas prinsip taisir. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak membebankan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat ini bukan untuk membebankan umat. Tetapi untuk memberikan keringanan. Jadi tak diwajibkan bagi golongan wanita untuk solat dan tak diwajibkan juga bagi mereka untuk mengqadakkan solat mereka. Satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tahu tentang tawaf. Golongan wanita muslimah pun tak dibenarkan untuk melaksanakan tawaf. Ketika mana dalam keadaan haid. Jadi dekat sini ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salah seorang isterinya yang mengalami menstruation, darah haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah semua manasik, iaitu manasik haji seperti yang dilakukan jemaah haji yang lain selain tawaf di Kaabah Baitullah hingga kamu suci. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata berkaitan dengan salah seorang isterinya yang mengalami menstruation ketika haji,
Nabi SAW kata, adapun ibadah-ibadah yang lain boleh diteruskan, boleh dilakukan kecuali tawaf. Tawaf ni kena tunggu sampai suci. Ya. Jadi bagi golongan wanita muslimah, kalau pergi umrah, kalau pergi haji, kebetulan bila dekat Mekah mengalami haid dalam keadaan menstruation, maka salah satu benda yang beliau tak dapat melakukan adalah tawaf. Bukan tak boleh lakukan, tetapi ditundakan. Jadi letaklah contoh kan, dia sampai di Mekah ataupun Madinah dalam keadaan haid, tapi waktu dia berada dekat Mekah tu lama, lebih kurang seminggu. Kan? Jadi walaupun hari pertama masih haid, hari kedua masih haid, hari ketiga masih haid, kan? Tapi hari keempat suci kan. Jadi selagi mana dia berada dekat Mekah, kan, dan bila dia kena tunggu sampai dia suci, barulah dia boleh melakukan tawaf. Cuma timbul satu persoalan. Ustaz, bagaimana pula kalau wanita itu berada kat Mekah sampai hari terakhir dia masih lagi mengalami darah haid. Sedangkan nak balik Singapura ni dah tak boleh nak tundakan lagi. Dan ini kadang-kadang berlaku. Orang pergi haji ataupun orang pergi umrah, kan? Sampai hari terakhir keberadaannya di Mekah, beliau masih lagi dalam keadaan haid. Sedangkan dia belum lagi buat tawaf umrah. Kan? Atau belum lagi buat tawaf haji. Maka di sinilah sebahagian di kalangan para ulama kontemporari, mereka berpandangan adalah dibenarkan, diberikan kelonggaran bagi kes demikian rupa kalau seorang wanita pada hari terakhirnya dia berada kat Mekah dan dia masih lagi berada dalam keadaan haid, maka diberikan keringanan untuk golongan wanita muslimah demikian rupa untuk melakukan tawaf walaupun dalam keadaan haid, kerana dah tak boleh tunggu lagi dah. Okay? Especially kalau dia pergi dengan travel agent. Ada waktu yang tertentu yang mereka dibenarkan untuk stay kat Mekah, dan kalau pada hari terakhir tu masih lagi dalam keadaan haid, diberikan kelonggaran kerana tak ada pilihan lagi. Itu merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh sebahagian di kalangan para ulama syariah muktabar kita pada zaman ini. Hukum yang kedua yang ada kaitan dengan golongan wanita haid adalah berkaitan dengan puasa. Sebagaimana golongan wanita tak diwajibkan untuk mendirikan salat, golongan wanita pun tak dibenarkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan haid. Ini berdasarkan sepotong riwayat, sepotong hadis Nabi SAW. Kami sudah didatangi haid, kami diperintahkan untuk qada puasa dan tidak diperintahkan untuk qada salat. Jadi golongan wanita kalau bertembung dengan bulan Ramadan dalam keadaan haid tak dibenarkan berpuasa. Cuma beza sikit dengan salat. Salat ni wajib, tak diwajibkan qada. Manakala puasa ni diwajibkan untuk qada puasa. Keluar selesai daripada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lain, selagi mana belum bertembung dengan bulan Ramadan yang seterusnya, maka ada waktu yang luas bagi golongan wanita untuk mengqadakan puasa. Berbeza dengan solat, solat ni tiap-tiap hari kita diwajibkan. Cuma puasa ni kita hanya diwajibkan berpuasa setahun cuma sebulan je. Dalam jangka masa setahun, kita cuma wajib berpuasa sebulan. Lebih kurang 29 ataupun 30 hari. Iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau seorang wanita dia haid selama 7 hari dalam bulan Ramadan, maka yang diwajibkan ke atasnya adalah qada. Qadakan puasanya di luar bulan Ramadan sebanyak 7 hari sahaja, sebanyak hari-hari yang beliau tinggalkan. Yang ketiga, yang menjadi perbahasan para ulama adalah boleh tak wanita duduk di dalam masjid? Di dalam masjid yang kita maksudkan adalah tempat iktikaf, tempat mendirikan solat. Maka dekat sini dalam isu ini ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Sebahagian di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i berpandangan yang seorang wanita tak sepatutnya duduk kat dalam masjid.
harus dielakkan. Bahkan tak dibenarkan mengikut mazhab Syafi'i. Dan antara dalil yang mereka, ayat Quran yang mereka gunakan untuk sokong pandangan ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang terjemahannya berbunyi, dan janganlah kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub berhadas besar kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Kan? Jadi according to mazhab Syafi'i, orang-orang yang dalam keadaan hadas besar tak dibenarkan untuk duduk kat dalam masjid. Sama ada hadas besar tersebut ada kaitan dengan junub, janabah, ataupun yang ada kaitan dengan haid. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama juga, saya iktiraf, di sana ada pandangan kedua dalam isu ini. Pandangan kedua dalam isu ini adalah pandangan sebagian ulama yang berpandangan boleh bagi golongan wanita untuk berada kat dalam masjid, duduk di dalam masjid, especially kalau sekiranya ada satu keperluan. Apakah keperluan tersebut? Sebagai contoh, wanita itu memang melazimi kuliah-kuliah yang ada diadakan di masjid. Dan kebetulan pula kuliah yang diadakan dekat masjid itu diadakan dekat Dewan Solat. Jadi ada sebahagian ulama, walaupun ini bukan pandangan mazhab Syafi'i, ada pandangan mazhab yang lain, mereka memberikan kelonggaran bagi golongan wanita kalau mereka pergi ke masjid, especially dekat kawasan iktikaf, dekat kawasan mendirikan solat, untuk mendengar kepada majlis ilmu. Maka diberikan kelonggaran bagi mereka untuk berada kat dalam masjid dengan syarat mereka menjaga kebersihan, mereka tidak mengkotorkan masjid tersebut dengan darah. Tapi barangkali a better way out kan, kalau sekiranya kat Singapore context especially, a better way out barangkali kalau sekiranya ada kuliah-kuliah bagi golongan muslimah yang diadakan dekat masjid, especially dekat Dewan Solat, barangkali pihak masjid boleh khususkan satu kawasan yang bukan kawasan iktikaf, kan? Bagi golongan wanita muslimah yang sedang mengalami menstruation. Jadi mereka juga turut serta kan, untuk menghadiri kelas tersebut. Kalau dapat disediakan satu tempat yang khusus bagi mereka. Kan? Jadi tentang duduk di masjid ni ada sedikit pertikaian di kalangan para ulama, cuma pandangan mazhab Syafi'i, iaitu mazhab yang dominan kat Singapura ni, adalah mengatakan tak dibenarkan bagi golongan wanita untuk duduk di masjid. Yang keempat dengan yang kelima adalah tentang membaca Al-Quran dan memegang mushaf. Ini adalah dua perbahasan yang berbeza. Membaca Al-Quran, sekali lagi terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab yang dominan kat Singapura ini, mengatakan yang seorang wanita tak sepatutnya, tak dibenarkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan haid ketika mana sedang experience menstruation. Itu merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama juga diberi sebahagian di kalangan ulama memberikan kelonggaran bagi golongan wanita untuk membaca Al-Quran. Especially kalau wanita tersebut adalah seorang guru Al-Quran. Kan? Memang tugas dia hari-hari ajar Quran. Jadi sebahagian di kalangan alim ulama diberikan kelonggaran bagi golongan yang sedemikian rupa yang tugas mereka mengajar Quran. Sebahagian di kalangan ulama memberikan kelonggaran bagi orang-orang yang memang dia ni full time student, dia pelajar full time yang memang untuk hafal Quran. Kan dia masuk program diploma hafal Quran, Monday to Friday, daripada Isnin ke Jumaat dia kena pergi madrasah dia kena pergi kat sekolah dia. Kan? Dan hari-hari timetable dia ada berkaitan dengan Quran kerana program yang dia ambil adalah program menghafal Quran. Jadi sebahagian di kalangan ulama, walaupun mereka berpandangan yang wanita ni kalau boleh elakkan baca Quran dalam keadaan menstruation, tapi di kalangan mereka ada yang berikan kelonggaran dalam situasi-situasi yang tertentu. Especially bila wanita tersebut adalah guru Al-Quran. Sebahagian di kalangan ulama, guru Al-Quran diberikan kelonggaran
untuk membaca Quran, untuk mengajar Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Sebahagian di kalangan ulama berikan kelonggaran bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, kan, orang-orang yang hafal Quran, kan, diberikan kelonggaran bagi mereka untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Yang kelima adalah tentang memegang mushaf. Mazhab Syafi'i, terutama sekali dalam mazhab Syafi'i, mereka larang, kan, wanita-wanita dalam keadaan haid untuk memegang mushaf. Kan. Adapun kalau mereka pegang handphone, zaman sekarang kebanyakan kita guna handphone. Kita download apps Quran dekat handphone. Dan sebagaimana kita maklum, handphone kita ni bukan mushaf. Tu handphone, cuma dalamnya kita download apps yang ada Quran. Boleh ke pegang Ustaz? Boleh. Kerana handphone ni bukan mushaf. Kan, jadi tak jadi masalah kalau seorang wanita dia pegang handphone dia, dia buka apps Quran dekat handphone dia, tak jadi masalah. Tak jadi masalah kalau wanita zaman sekarang dia ada iPad, kan? Dia download apps-apps Al-Quran ataupun dia pergi kat website-website yang menayangkan ayat-ayat Quran, tak menjadi masalah untuk memegang iPad tersebut. Adapun yang dibincangkan oleh ulama adalah menyentuh mushaf, yang mana ulama mazhab Syafi'i melarang para wanita muslimah yang haid daripada menyentuh mushaf. Yang keenam adalah menjatuhkan talak ketika haid. Tak dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan, menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Sebagaimana yang kita dah jelaskan tadi tu. Kita kata talak ada dua, talak sunni dengan talak bid'ah. Talak bid'ah adalah talak yang mana tak bertepatan dengan ajaran Nabi SAW yang dilarang dalam Islam. Iaitu talak yang dijatuhkan ketika mana seorang isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan sedang experience menstruation, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Nabi SAW. Dan yang ketujuh adalah tentang hubungan sebadan yang juga dilarang ketika mana seorang wanita dalam keadaan haid. Ini berdasarkan hadis Sahih Muslim, kata Nabi SAW, terjemahannya berbunyi, lakukanlah semua perkara melainkan hubungan sebadan. Jadi wanita dalam keadaan haid, kan, tak dibenarkan untuk mengadakan hubungan sebadan selagi mana beliau masih lagi dalam keadaan menstruation, dalam keadaan mengalami darah haid. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini merupakan beberapa perkara rumusan yang penting. Tadi kita mulakan dengan pengertian darah haid. Kita kata darah haid ini adalah darah bulanan yang keluar daripada rahim wanita yang sihat dan bebas daripada penyakit. Dan yang kedua pula, kita sentuh tentang kenapa penting untuk mengetahui darah haid, kerana dia ada kaitan dengan 4 perkara. Pertama, dia ada kaitan dengan berakhirnya waktu iddah, waktu menunggu. Especially selepas seorang wanita itu diceraikan. Yang kedua adalah dia juga berkaitan dengan bersihnya ataupun bebasnya rahim. Yang ketiga ada tentang hukum baligh. Bila seorang wanita dah keluar darah haid, itu merupakan petanda yang dia telah sampai kepada usia baligh. Yang keempat, penting sangat mengetahui darah haid ini adalah kerana dia merupakan pembeza antara talak sunni, talak yang mengikut ajaran Nabi SAW, dengan talak bid'ah, iaitu talak yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Dan kita bincangkan juga tentang hukum hakam yang berkaitan dengan darah haid. Kita simpulkan ada 7 hukum hakam. Seorang wanita dilarang untuk salat dan tawaf bagi mereka yang experience menstruation. Seorang wanita haid dilarang untuk berpuasa dan diwajibkannya untuk qada puasa tersebut. Seorang wanita haid mengikut mazhab Syafi'i dilarang untuk duduk di dalam masjid. Yang keempat, seorang wanita haid dilarang untuk membaca Al-Quran mengikut mazhab Syafi'i, kecuali bagi guru-guru yang memang mengajar Al-Quran ataupun pelajar-pelajar full time yang ambil program tahfiz Quran sebagai contoh, diberikan kelonggaran bagi golongan sedemikian rupa. Yang kelima tentang memegang mushaf mengikut mazhab Syafi'i, wanita haid
dilarang untuk pegang mushaf, tapi kalau dia pegang handphone yang ada apps Quran, kalau dia pegang iPad yang ada apps Quran ataupun yang menayangkan Al-Quran tidak menjadi masalah. Yang keenam, seorang suami dilarang untuk menjatuhkan talak ketika mana isterinya dalam keadaan haid. Dan yang ketujuh, dilarang untuk mengadakan hubungan sebadan ketika mana seorang isteri dalam keadaan haid. Itu merupakan di antara perkara-perkara penting yang ingin saya kongsi pada malam ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam penyampaian ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, ada kekurangan, ada kesalahan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya meminta ampun pada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian.